Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi sambungan siri penjelasan saya ke atas buku Wahai Ibu, Wahai Ayah. Kita dalam bab perkara-perkara yang boleh dilakukan oleh anak-anak dalam rangka berbuat baik kepada ibu bapa setelah mereka meninggal dunia. Dan sekarang ini kita masuk kepada satu amalan yang saya yakin semua orang tahu dan semua orang juga tahu hadisnya. Yang ini sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang anak Adam itu meninggal dunia, maka terputus semua amalannya kecuali 3. Pertama, ilmunya yang dimanfaatkan oleh orang lain. Nombor 2, sedekah jariah. Dan nombor 3, doa daripada anaknya yang soleh. Walaupun hadis ini diketahui ramai, akan tetapi ada sebahagian anak-anak yang tidak mengamalkannya. Kenapa? Okey, pertama, ada yang merasa diri mereka tidak cukup soleh. Lalu mereka merasa tidak layak untuk mendoakan ibu bapa mereka. Bahkan mereka rasa lebih baik diminta ataupun dianjurkan majlis tahlil, majlis doa di masjid ataupun panggil-panggil orang yang mereka anggap soleh untuk melakukan majlis berdoa di rumah. Tuan-tuan dan puan-puan, ini satu salah faham. Apabila anda sebagai seorang anak telah terlintas ataupun berkeinginan untuk mendoakan ibu bapa anda, maka ia sudah menjadi petanda anda seorang anak yang soleh. Apabila dikatakan anak yang soleh, tidak semestinya menjadi seperti malaikat, tidak semestinya menjadi seorang muslim yang perfect. Tetapi kesolehannya itu ada dan salah satu ciri soleh itu ialah ada keinginan untuk mendoakan ibu bapa anda. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan rasa rendah diri daripada sendiri berdoa. Tak perlu minta orang lain sebab orang lain itu secara zahir saja nampak soleh. Apa yang di belakangnya, wallahu alam. Betul atau tidak? Betul. Yang keduanya, seandainya anda rasa diri anda ni betul-betul di sebalik soleh, okey, jadikanlah hadis tersebut, jadikanlah keinginan anda untuk mendoakan ibu bapa as a turning point, sebagai satu titik perubahan untuk anda berubah menjadi orang yang soleh. Jika sebelum ini anda solat selalu lewat ataupun hampir-hampir akhir waktu, maka sekarang lazimkan diri solat pada awal waktu. Jika sebelum ini puasa sunat hampir tak pernah, intermittent fasting boleh pula buat, maka sekarang ini lazimkan diri anda untuk berpuasa, puasa sunat yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika sebelum ini anda jarang-jarang membaca Al-Quran, maka sekarang ini lazimkan diri anda membaca Al-Quran dan mentadabbur Al-Quran dan mempraktikkan Al-Quran. Jika sebelum ini anda lazim membuang masa melihat perkara-perkara yang lara, menonton perkara-perkara yang lara, maka sekarang ini jadikanlah ia satu titik perubahan untuk menonton video-video kuliah-kuliah yang ilmiah. Bukan kuliah-kuliah agama yang sekadar cerita-cerita tu, tetapi kuliah yang ilmiah, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, seandainya anda memang di sebalik kesolehan tersebut, maka jadikanlah hadis ini, jadikanlah keinginan anda untuk berubah menjadi seorang yang soleh dan mendoakan ibu bapa anda. Tetapi ingat, kesolehan yang dimaksudkan dalam hadis ini bukanlah anda menjadi seorang yang perfect, sebab kita ini manusia dan sekali-sekala memang ada tergelincir, membuat salah. Justru yang penting ialah kita bertaubat, kita beristighfar dan kita berazam untuk tidak mengulanginya lagi, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, beberapa halangan yang menyebabkan orang tidak yakin mengamalkan hadis ini ialah dia merasakan dirinya tidak cukup soleh, lalu dia pun mengupah orang lain untuk berdoa. Kedua, dia rasa diri dia memang tak soleh, maka berubahlah. Ketiga, nak doa tapi apa nak sebut, ya? Tu yang panggil ustaz tu suruh dia doakan, tu yang panggil imam tu suruh dia doakan. Tuan-tuan dan puan-puan, sudah masanya kita berubah. Kita berubah dan lakukannya sendiri.
doa sendiri, dan nanti saya ajarkan doa-doa itu ada dalam Al-Quran 3 saja. Kalau 3 tu banyak sangat tak apa, 2 saja pun boleh. Tapi yang penting anda sendiri yang berdoa, sebab doa ini antara ciri yang memakbulkan doa tersebut adalah doa itu dilakukan dengan hati yang penuh kekhusyukan, dengan hati yang menjiwai, merasai doa tersebut. You really feel what you are asking from Allah. Dan itu hanya boleh dilakukan oleh seorang anak kepada ibu bapanya. So, hanya seorang anak yang sambil berdoa, dia berlinangan air mata mengingatkan ibu dan ayahnya. Orang-orang yang dipanggil, orang-orang yang diupah, orang-orang yang diminta untuk berdoa. Mungkin lafaz mereka macam-macam doa, tetapi mereka tidak menjiwainya sebab bukan anak mereka. Apatah lagi nak kata sampai berlinangan air mata ke apa ke. Bukan syarat kena berlinangan air mata, tapi itu salah satu ciri-ciri doa yang Allah dengar dan makbulkan. Dan hanya anda sebagai anak yang boleh melakukannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ada self-confidence, ada keyakinan sendiri untuk berdoa, mendoakan ibu bapa anda yang telah pun meninggal dunia. Ya, jangan merasa rendah diri, jangan duk upah orang lain, sebab orang lain tu pun kadang-kadang macam saya sendiri zaman muda-muda dulu, hadir juga majlis-majlis tahlil. Faktor utama tu, dapat makan, dapat makan. Kalau ada jemputan, ada sekali tu saya ingat jemputan tu ya. Lepas dah majlis tahlil apa semua tu, yang dibaginya nasi putih, ikan sarding goreng ke apa ke dengan sayur timun. Very basic lah, air kosong. Lepas tu, malam pertama, malam ketiga, malam tujuh kan? Malam ketiga, berkurang orang. Malam ketujuh hampir tak ada orang dah. Saya pun tak pergi dah. Saya nak on the way back balik rumah kan, tengok, tak ada orang dah. Sebab apa? Faktor, the driven factor bukan nak mendoakan, tetapi nak makan sedap. Okay? Mungkin di tempat saya lah, bukan semua orang ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, anda sendiri berdoa. You are the most powerful doa for your parents to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik tuan-tuan dan puan-puan, dalam bab doa ini ada sebuah hadis riwayat Imam Ahmad yang sanadnya dinilai hasan oleh Syekh Syuaib Al-Naud dan rakan-rakan, yang suka saya kongsikan bersama ya. Jika dalam hadis ensiklopedia yang dalam phone ini, Musnad Ahmad hadis nombor 10202 daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla la yarfa'ud darajatu lil 'abdi shalih fil jannah. Sesungguhnya Allah azza wa jalla menaikkan darjat seorang hambanya yang soleh di syurga. Seorang hamba dah soleh ni, dah di masalah syurga ni, tapi lagi naik darjat. Okey? Fayaqulu ya rabbi anna li hazihi. Lalu dia berkata, lalu dia bertanya, wahai Tuhanku, disebabkan apa aku mendapat promotion ini? Aku mendapat ini. Maka fayaqulu bi istighfari walidaka laka. Disebabkan oleh anak kamu yang mendoakan keampunan untuk kamu. Tuan-tuan dan puan-puan, berdoa ini salah satu amalan yang confirm, yang pasti bermanfaat kepada ibu bapa anda, asalkan anda berdoa mengikut apa yang digariskan, mengikut petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, dan anda sendiri yang berdoa. Sebab doa anda, saya ulangi sekali lagi, ia from deep, from the bottom of your heart. Orang katakan, ia bukan sekadar ucapan lisan, but ia benar-benar dijiwai oleh diri anda from the bottom of the heart, sehingga orang yang soleh, seorang ayah yang soleh ni, dah masuk syurga ni, tetapi darjatnya dinaikkan lagi. Kenapa? Disebabkan oleh anaknya yang mendoakan keampunan untuknya. Hadis riwayat Imam Ahmad ya. Jadi doa ini salah satu amalan yang betul-betul bermanfaat kepada ibu bapa kita. Jadi ayuh kita berdoa untuk mereka, saya dan anda mendoakan ibu bapa kita sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, satu pengajaran tambahan di sini ya. Saya dan anda juga ada anak-anak. Ayuh kita mendidik anak-anak kita menjadi yang sebaik-baiknya, supaya apabila kita pula meninggal dunia, mereka pun mendoakan kita. Janganlah sampai kita mendidik anak
sehinggakan mereka seperti membenci kita, berdendam kepada kita, sehingga apabila kita meninggal dunia mereka tidak mahu mendoakan kita ya. Jadi kita lihat dari dua sudut. Pertama, kita sebagai walaupun dah tua dah dewasa ni, ada ibu bapa kan? Jadi kita mendoakan mereka dan kita juga mendidik dan membesarkan anak-anak supaya kelak mereka pula akan mendoakan kita setelah kita meninggal dunia. Baik, kita jumpa lagi nanti insya-Allah dalam video berasingan. Saya akan ceritakan pula 3 doa daripada Al-Quran. 3 doa daripada Al-Quran yang boleh kita baca untuk ibu bapa kita. Sebenarnya 2 daripada doa itu telah pun saya terangkan dalam video sebelum ni. Tak apa, kita ulang kali balik ya. Sehingga kita jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.